Nama saya Amirul bin Rahman. Tahun ini umur saya 39 tahun. Saya bekerja sebagai ketua pasukan jualan di sebuah syarikat farmaseutikal yang agak ternama di Kuala Lumpur. Istri saya, Sofea, seorang guru tadika yang penyayang dan bertimbang rasa, 6 tahun lebih muda daripada saya. Kami dikurniakan seorang anak perempuan berusia 7 tahun, Hana. Anak kami sangat baik dan sopan, sama seperti ibunya. Pada pandangan luar, sesiapa sahaja akan menganggap keluarga kami sebagai sebuah keluarga contoh yang harmoni dan bahagia. Tetapi, hanya orang yang mengalaminya sahaja yang tahu. Keretakan yang pada mulanya kelihatan kecil, tanpa disedari telah menjadi semakin dalam. Sejak kebelakangan ini, saya mula merasakan istri saya sedikit aneh. Bukan karena dia mengabaikan hubungan intim kami atau bersikap dingin terhadap saya. Kadang-kadang, pandangan matanya kosong seolah-olah memikirkan sesuatu yang lain. Telepon pintar baharu yang entah bila dibelinya, lengkap dengan kata laluan baharu. Panggilan telepon yang diterima pada lewat malam dengan alasan perjumpaan ibu bapa. Dan apabila saya membasuh pakaian pada hujung minggu, bau minyak wangi lelaki yang asing dari pakaian istri saya benar-benar tidak mahu berasa curiga. Tetapi saya juga seorang lelaki. Naluri saya kuat mengatakan ada sesuatu yang tidak kena, dan ia membuatkan saya sentiasa resah. Daripada membuat kecoh, saya mengambil keputusan untuk menyiasat istri saya secara senyap. Saya mula mencatat waktu dia keluar, memeriksa jadwalnya, dan memasang aplikasi pengesan lokasi pada telepon pintar ganti yang saya sorokkan di dalam but keretanya. Namun, semuanya kelihatan sempurna, sehingga kan ia terasa mencurigakan. Tiada masalah atau tanda-tanda aneh yang saya temui. Saya keliru, dan kabut syakwasangka terus menghantui pikiran saya. Saya perlukan satu tindakan drastik. Satu serangan hendap yang boleh merobek topengnya jika benar ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya, saya mendapat satu rancangan. Pada pagi Kamis, ketika kami sekeluarga sedang bersarapan, saya berpura-pura menerima panggilan dari pejabat dan berlakon dengan suara yang serius. "Ya, saya ketua pasukan." "Baiklah. Saya faham, saya akan bersiap dan bertolak segera." Sofea memandang saya dengan riak wajah kehairanan. "Ada apa, Bang?" Saya meletakkan telepon dan mempamerkan wajah letih. "Ada masalah besar berkaitan produk di cawangan Johor Bahru. Saya kena turun segera. Mungkin akan ambil masa 2-3 hari." Dahi Sofea berkerut seketika, tetapi dia kemudiannya mengukir senyuman paksa. "Hati-hati di jalan. Dah sampai nanti jangan lupa telepon." Petang itu, saya keluar dari rumah sambil menarik beg pakaian. Saya menaiki sebuah taksi menuju ke sebuah hotel yang terletak hanya 3 km dari rumah. Saya sudah pun menempah sebuah bilik yang sunyi. Rancangannya begini, apabila tengah malam, saya akan pulang ke rumah, membuka pintu secara senyap menggunakan kunci pendua, dan memastikan sama ada ruang yang saya sayangi itu masih seperti yang saya percayai. Duduk bersendirian di dalam bilik hotel sambil membelek telepon, pikiran saya berkecamuk. Jika syakwasangka saya salah, saya akan menyalahkan diri sendiri seumur hidup karena meragui istri yang akan saya kongsi hidup selamanya. Tetapi jika ia benar, saya harus berdepan dengan hakikat itu, tidak kira betapa pedihnya. Tepat jam 1 pagi, saya memakai jaket, menarik topi menutupi muka, dan menunggang motosikal dengan berhati-hati menuju ke rumah. Seluruh kawasan perumahan itu sunyi sepi, lampu di tingkat bawah rumah saya dimatikan, hanya cahaya malap yang kelihatan dari celah langsir tingkap bilik tidur. Jantung saya mula berdegup kencang. Saya memasukkan kunci, memulasnya dengan sangat perlahan, dan pintu terbuka dengan bunyi klik yang kecil. Sebaik sahaja melangkah masuk, saya menanggalkan kasut dan menaiki tangga setapak demi setapak tanpa alas kaki. Ketika berdiri di hadapan pintu bilik tidur, saya terdengar sesuatu dari dalam. Sama ada suara orang bercakap, desahan, atau bunyi angin di luar tingkap, saya tidak dapat memastikannya, tetapi ia sudah cukup untuk membuat bulu roma saya meremang. Saya menggenggam tombol pintu dengan erat dan memulasnya perlahan-lahan. Pemandangan di hadapan mata membuatkan saya kaku seperti batu di situ juga. Saya terpaku di ambang pintu, tangan masih kejap menggenggam tombol pintu yang dingin. Di atas katil kami, ada 2 orang. Bukan seorang, tetapi 2. Istri saya, Sofea, terbaring membelakangi saya, rambutnya yang panjang terurai di atas bantal. Di sebelahnya, kelihatan susuk tubuh seorang lelaki tanpa baju.
Lengannya memeluk bahu istri saya, dan cahaya malap dari lampu tidur menyinari wajahnya. Anehnya, pada saat itu, saya lebih merasakan kedinginan berbanding kemarahan. Rasa sejuk yang seolah-olah membekukan setiap sel di dalam badan saya. Saya pernah membayangkan situasi ini, tetapi itu hanyalah bayangan. Dalam bayangan saya akan menjerit, menyerbu masuk, menumbuk, atau sekurang-kurangnya menangis. Tetapi dalam realiti, saya seolah-olah menjadi orang yang tidak berjiwa, tidak mampu berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, saya menutup pintu dengan senyap. Tanpa mengeluarkan sebarang bunyi, saya turun ke tingkat bawah, terduduk di sofa, dan merenung kosong ke udara. Saya sangka saya sudah bersedia untuk menghadapi kebenaran, tetapi tiada siapa di dunia ini yang cukup kuat untuk menanggung pengkhianatan yang berlaku di atas katil mereka sendiri. Apa yang lebih menyedihkan? Malam ini saya tidak boleh meluahkan kemarahan saya atau membiarkan perkara ini terbongkar. Saya mesti tahu siapa lelaki itu. Saya mengeluarkan telepon, membuka kamera, dan sebelum pergi, saya mengambil beberapa keping gambar secara senyap dari celah pintu. Dalam hati, saya berdoa agar ia bukan orang yang saya kenali, tetapi takdir memang kejam. Saat saya mengezoom masuk pada wajah di dalam gambar, tangan saya mula menggigil kuat. Khairul, rekan karib saya sejak zaman university. Saya dan Khairul tinggal sebilik di asrama selama 4 tahun, dan selepas tamat pengajian, kami sama-sama membina kerjaya di Kuala Lumpur. Kedua-dua keluarga kami sering berkunjung dan sangat rapat. Malah, setiap kali saya benar-benar perlu keluar kawasan, dialah orang yang saya amanahkan untuk menjaga rumah. Kami pernah mengajaknya untuk turut serta apabila keluarga kami bercuti ke Pulau Pinang. Tekad saya terasa perit seolah-olah tertelan serpihan kaca. Saya kembali ke hotel hampir jam 2 pagi. Pikiran saya kosong, dan jantung saya terasa seperti dicabik-cabik dengan tangan kosong. Saya tidak menangis, lelaki tidak mudah menitiskan air mata. Tetapi mungkin itulah kali pertama dalam hidup saya benar-benar merasai apa itu kejutan yang seakan-akan membawa maut. Saya terbaring di atas katil, merenung siling dengan pandangan kosong. Kenangan lalu menusuk hati saya satu persatu seperti bilah pisau. Tiba-tiba, saya teringatkan anak saya, Hana. Jika perkara ini terbongkar, betapa lukanya hati anak itu nanti? Haruskah saya mengheret seorang anak yang sedang menikmati zaman kanak-kanak yang bahagia dan suci ke dalam kancah kebencian dan dendam orang dewasa? Saya mahu berdiam diri. Tetapi jika saya berdiam diri, saya akan hidup membunuh diri saya sendiri dalam kehinaan ini setiap hari. Saya tidak tahu bila saya terlelap. Apabila saya membuka mata, hari sudah pun cerah. Message pertama yang saya terima adalah daripada istri saya. Sayang, dah sampai ke Johor Bahru sejuk tak? Pakai baju tebal-tebal ya. Membaca message itu, nafas saya terasa sesak. Wanita yang baru beberapa jam lalu tidur di atas katil yang sama dengan kawan baik saya, kini berpura-pura risaukan saya seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya tidak membalas. Saya mematikan telepon dan membuka semula gambar serta video di dalam telepon saya. Si durjana itu, Khairul, memang sangat berani. Tanpa sebarang cubaan untuk menutup mukanya, dia hanya berselimut nipis di pinggang sambil lengannya memeluk bahu istri saya. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia adalah miliknya. Saya mula memikirkan langkah seterusnya. Saya tidak boleh membuat kecoh sekarang. Masanya belum tiba. Tetapi saya juga tidak boleh menelan penghinaan ini begitu sahaja. Saya perlukan bukti yang lebih kukuh. Sejak bila mereka bermula, kenapa mesti Khairul? Dan yang paling penting, adakah anak perempuan yang saya sayangi sepenuh hati selama 7 tahun ini benar-benar anak kandung saya? Sebaik sahaja pikiran itu melintas, saya seakan-akan jatuh ke dalam jurang putus asa yang tidak berkesudahan. Tiba-tiba, saya teringat kata-kata ibu saya suatu ketika dahulu, Hanani, makin besar makin tak serupa dengan kamu. Ya, macam mana boleh ikut muka maknya saja. Ketika itu, saya hanya ketawa, tetapi dalam kekeliruan ini, kata-kata remeh itu pun menjadi duri syakwasangka yang tajam dan menusuk saya. Saya mengambil keputusan untuk mengambil sampel rambut anak dan istri saya secara senyap untuk ujian DNA. Sebelum membuat sebarang keputusan, saya harus mengetahui segala-galanya. Keesokan harinya, apabila saya pulang ke rumah, Sofia menyambut saya dengan wajah ceria seolah-olah tiada apa yang berlaku dan memeluk leher saya.
Saya menelan rasa marah yang membuak-buak di tekak dan memaksa diri untuk tersenyum. Dan saya berlakon seolah-olah tidak tahu apa-apa. Saya pulang ke rumah dengan wajah tenang, tetapi di dalam hati, ia bergelora seperti gunung berapi yang akan meletus. Istri saya, Sofia, masih wanita yang sama, lemah lembut dan mesra, seperti yang saya cintai selama ini. Dia memeluk saya dan tersenyum riang. "Penat ya? Saya dah masakan asam pedas kegemaran abang." Saya memaksa diri untuk tersenyum, coba sedaya upaya untuk tidak melihatnya sebagai seorang pengkhianat, sebagai wanita yang ketawa dan bergurau di atas katil kami bersama rakan saya. Penat juga, tapi bila tengok muka awak dengan Hana, terus rasa bertenaga. Saya menjawab dengan suara yang paling mesra. Hana berlari keluar dari bilik dan terus memeluk saya. Ayah pergi outstation ada beli mainan untuk Hana tak?" Saya mengangkat anak itu tinggi-tinggi dan tersenyum. Anak itu mencium pipi saya sambil berceloteh tentang sekolah dan kawan-kawannya. Melihat mata anak itu yang suci, hati saya terasa luluh. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tolonglah, biarlah dia anakku. Jika tidak, saya sendiri tidak tahu apa yang akan saya lakukan." Malam itu, apabila Sofia sudah tidur nyenyak, saya mencabut beberapa helai rambut anak dan istri saya secara senyap. Saya memasukkannya ke dalam 2 bag zip kecil yang berasingan dan menyimpannya dengan cermat di dalam dompet. Keesokan paginya, saya keluar awal dengan alasan mahu ke pejabat. Kemudian, saya menuju ke sebuah pusat ujian DNA swasta tempat seorang rakan penyelidik saya bekerja. "Bro, tolong aku cek status bapak antara aku dengan anak perempuan aku. Aku perlukan keputusannya secepat mungkin," saya berkata dengan suara yang perlahan tetapi tegas. Rakan saya memandang saya dengan riak terkejut. "Ada masalah ke? Muka kau nampak teruk nih." Saya hanya tersenyum pahit. "Kalau keputusannya positif, aku akan lega. Kalau tidak, aku kena cepat-cepat putuskan macam mana nak teruskan hidup." Saya menandatangani borang kebenaran dan keluar dari situ. Sejak itu, saya mula menjalani kehidupan 2 muka. Siang hari, saya menjadi suami yang baik dan ayah yang penyayang. Malam hari, saya berubah menjadi penguntit yang mengawasi setiap gerak-geri istri saya. Saya memasang kamera super kecil secara senyap di ruang tamu dan bilik tidur. Saya juga memasang semula aplikasi pengesan lokasi pada telepon Sofia. Kali ini, ia versi yang lebih canggih yang turut boleh merekam perbualan di sekeliling. Dan saya mula menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang baharu. Pada malam hari ketiga, sekitar jam 9 malam, ketika saya berpura-pura sedang mandi, skrin telepon Sofia menyala, memaparkan message daripada Khairul. Kelembutan dan kehangatan malam itu masih terasa. "Hujung minggu nih kita jumpa lagi?" Jantung saya bagai direntap. "Khairul. Tidak perlu meneka lagi, sudah tentu Khairul." Saya mengambil tangkapan screen message itu dan menghantarnya ke telepon ganti saya. Malam itu, selepas Sofia tidur, saya membuka file rekaman dari teleponnya. Dalam file rekaman itu, suaranya jelas kedengaran. "Ipun rindu sangat Katyu. Tapi sejak kebelakangan nih, suami imacam dah mula syak sesuatu. Mungkin kita kena tangguh beberapa hari." Suara lelaki itu menjawab, "Lupakan jantan tuh. Cakap saja kau ada kursus apa-apa. Semua perbelanjaan tanggung. Lepas kita pergi bercuti jauh sekali, kau akan jadi milik aku sepenuhnya. Milik aku sepenuhnya." Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti pisau belati. Saya menangis tanpa suara. Menelan setiap titis air mata ke dalam diri seolah-olah terpaksa meminum racun yang pahit. Saya mula bertanya kepada diri sendiri. Kenapa Sofia curang? Kenapa mesti Khairul? Saya bukan suami yang jahat. Saya membawa pulang pendapatan yang cukup, tidak minum arak atau berjudi, dan tidak pernah sekalipun naik tangan pada istri saya. Apabila istri saya sibuk, saya yang akan menjemput anak, menyediakan makan malam, dan kami berkongsi segalanya bersama. Jadi, di mana silapnya saya? Keesokan paginya, saya menyalin semua perbualan, gambar bilik tidur, dan rekaman video ke dalam sebuah pemacu USB secara senyap. Sebagai langkah berjaga-jaga, saya juga menyimpannya di akun awan pribadi saya. Petang itu, saya menerima message dari pusat ujian DNA. "Encik Amirul, keputusan Anda telah sedia. Sila datang untuk mengambilnya." Saya memandu kereta, merasakan tangan yang memegang streng basah dek peluh. Jantung saya berdegup tidak menentu.
Sama ada saya berharap dia anak kandung saya atau tidak, saya sendiri tidak pasti. Rakan saya memandang saya dengan pandangan simpati sambil menghulurkan sampul surat yang berisi keputusan. Tak kira apapun keputusannya, kau kena bertenang. Saya mengangguk dan terus membuka sampul itu di situ juga. Perkataan di hadapan saya seolah-olah menari-nari. Hasil analisis DNA, hubungan bapak anak tidak wujud. Saya kaku di tempat duduk. Bukan anak aku. Bayi yang saya dukung sejak lahir, yang saya tidurkan setiap malam, yang saya hantar ke sekolah setiap pagi, bukan darah daging saya. Pada saat itu, hati saya hancur berkecai. Air mata pun tidak mampu mengalir lagi. Saya hanya duduk kaku seperti patung. Dan saya sadar, kini, dendam bukan lagi satu pilihan, tetapi satu takdir yang mesti saya laksanakan. Dengan langkah yang terasa berat seperti timah, saya keluar dari pusat ujian itu. Saya tidak ingat bagaimana saya memandu pulang. Berapa banyak lampu isyarat yang saya langgar, berapa banyak kereta yang saya potong dengan bahaya. Di dalam kepala saya, hanya satu ayat yang terus berulang. Bukan anak aku, bukan anak aku. Saya sangka hati saya akan tenang setelah mengetahui kebenaran. Tetapi tidak. Kebenaran itu datang seperti langit yang runtuh, memusnahkan segalanya yang pernah saya panggil keluarga. Hana bukan anak aku. Kalau begitu, sejak bila? Sejak bila Sofia mengkhianati aku, selama ini, dengan perasaan apa dia memandang tepat ke mata aku dan membiarkan anak itu memanggilku ayah? Dengan perasaan apa dia membiarkan aku membesarkan anak lelaki lain dengan sepenuh hati, manakala dia sendiri boleh tersenyum seolah-olah tidak tahu apa-apa? Saya merasa diri saya seperti seorang badut yang bodoh. Petang itu, saya tidak makan. Saya duduk sendirian di beranda, angin sejuk terasa menggigit. Sofia keluar membawa kot dan berkata dengan lembut kepada saya, "Kenapa abang nampak tak bermaya hari ini?" Saya menoleh dan memandangnya lama. Orang yang pernah saya cintai, yang saya coba lindungi, yang saya anggap sebagai segala-galanya dalam hidup saya. Saya tersenyum seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku dan berkata, "Mungkin sebab kerja di pejabat terlalu penat agaknya." Dia tersenyum, menyarungkan kot pada saya, dan mencium pipi saya. Saya mahu menolak ciuman itu, tetapi saya menahannya. Masanya belum tiba, saya harus sangat bertenang. Sejak saat saya mengetahui kebenaran, saya bukan lagi Amirul yang dahulu. Saya telah sedar dari Lena, dan saya tidak akan membiarkan diri saya dipijak-pijak lagi. Keesokan harinya, saya memohon cuti selama 3 hari dari pejabat. Alasannya, saya perlu menyelesaikan urusan keluarga. Ketua Jabatan Sumber Manusia yang rapat dengan saya membalas, "Rehatlah secukupnya, Mirul. Kami akan uruskan hal di sini." Saya tidak memberitahu sesiapapun tentang perkara ini. Saya juga tidak berbincang dengan rakan-rakan, karena rakan yang paling saya percayai, Hairul, adalah pengkhianat pertama. Dalam tempoh 3 hari itu, saya melaksanakan rancangan saya secara senyap. Saya menghubungi peguam yang saya kenali. Dia pernah membantu saya dalam satu urusan kontrak besar dahulu. Saya berbincang tentang prosedur perceraian, pembahagian harta, dan isu hak penjagaan anak jika anak itu bukan anak kandung. Setelah mendengar cerita saya, dia terdiam seketika lalu berkata, "Encik Amirul, dalam kes seperti ini, jika bukti mencukupi, kita boleh menang sepenuhnya dalam tuntutan mahkamah. Tetapi, kes ini akan menjadi sangat bising. Saya tidak peduli. Saya mahukan keadilan. Saya tidak boleh melihat wanita itu hidup selesa di bawah nama istri saya setelah melakukan pengkhianatan." Saya faham. Tapi bagaimana dengan anak itu? Saya terdiam. Saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya lakukan terhadap Hana. Walaupun bukan anak kandung, perasaan antara saya dan anak itu adalah benar. Saya benar-benar menyayanginya, tetapi saya tidak boleh meneruskan penipuan ini. Saya meminta peguam itu untuk menyediakan dokumen tuntutan mahkamah terlebih dahulu dan memintanya merahasiakan segalanya agar Sofia tidak dapat menghidunya. Masanya belum tiba. Pada hari keempat, saya tiba-tiba berkata kepada istri saya, "Hujung minggu nih, apa kata kita sekeluarga balik kampung beberapa hari? Bawa Hana sekali, boleh tenangkan pikiran." Sofia kelihatan teragak-agak, "Tapi, minggu ini saya ada kursus." Saya memandangnya dan tersenyum ringan. "Tak apa. Kita bertolak petang Jumat, balik pagi Ahad. Takkan tak boleh ponteng sehari?" Dia terpaksa mengangguk dan tersenyum paksa.
Saya tahu sebab kenapa dia tidak mau pergi. Hujung minggu adalah masanya untuk bertemu janji dengan Khairul. Tetapi saya tidak akan membiarkan rancangan mereka menjadi kenyataan. Saya juga menghantar message kepada Khairul. Esok malam jom jumpa. Lama tak lepak macam adik-beradik. Tempat biasa. Dia terus membalas. Oke. Lama betul tak minum dengan kau. Rindu pula. Haha. Semakin saya membaca message itu, semakin rasa meluat membuak-buak. Malam itu, saya bersemuka dengan si durjana itu, kawan baik saya. Dia masih tersenyum selamba seolah-olah tidak tahu apa-apa, menepuk-nepuk bahu saya seolah-olah tidak melakukan sebarang kesalahan. Saya duduk berhadapan dengannya, menjerit di dalam hati. Dia bercerita tentang percutiannya, tentang teman wanita barunya, dan pelbagai cerita remeh lain, tetapi tidak sepatah pun menyebut tentang istri saya. Sudah tentu, si sampah itu tidak akan sebodoh itu untuk mengaku dengan mulutnya sendiri. Saya minum bir seteguk demi seteguk, mengangguk seolah-olah kami masih kawan baik. Tetapi di dalam hati, saya hanya menanti hari di mana semua ini akan berakhir. Sebelum berpisah, saya berkata, sejak kebelakangan nih, aku selalu mimpi buruk, mimpi dikhianati, ditipu. Sampai mimpi kawan baik aku sendiri rampas istri aku. Dia ketawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu saya. Wei, kau nih pikir banyak sangatlah. Jaga bini kau tuh elok-elok. Kata-kata itu memutuskan tali kesabaran terakhir saya. Saya menggenggam penumbuk. Saya mahu menumbuk mukanya serta-merta, tetapi saya menahannya. Kerana pengakhirannya sudah semakin hampir, saya tidak boleh bertindak mengikut emosi. Apabila hujung minggu tiba, saya menyediakan segalanya dengan teliti. Seperti yang dirancang, pada petang Jumat, saya membawa istri dan anak saya menuju ke rumah mentua saya. Berbeza dengan percutian sebelum ini, Sofia kelihatan agak janggal dan langsung tidak teruja. Sebaliknya, Hana sangat gembira dan tidak henti-henti berceloteh. Ayah, kita pergi kolam renang juga, ya? Hana nak tidur kat buayan kat halaman macam dulu. Saya mengusap kepala anak itu dan tersenyum mesra. Mestilah, kali ini, ayah akan main dengan Hana sepanjang hari. Saya coba untuk tidak memandang wajah istri saya terlalu lama. Walaupun saya sudah tahu segala-galanya, saya tidak mahu anak itu merasakan ada sesuatu yang tidak kena antara ibu bapaknya. Sebaik sahaja tiba di rumah mentua, saya menyerahkan Hana kepada ibu mentua saya dan memberi alasan tertinggal dokumen penting di pejabat, lalu memandu pulang ke Kuala Lumpur pada malam itu juga. Sofia kelihatan terkejut, tetapi dia tidak berani menghalang saya dan hanya mengangguk. Kalau macam tuh, esok pagi datang awal ya. Hana mesti cari ayah nanti. Saya hanya tersenyum, mengangguk, dan beredar dari situ. Malam itu, sekitar jam 10 malam, saya tiba di rumah kami tetapi tidak terus masuk. Saya memarkir kereta di dalam kegelapan, kira-kira 100 meter dari pintu pagar, dan menunggu. Tepat jam 10.45 malam, sebuah sedan putih yang saya kenali berhenti di hadapan pintu pagar. Khairul keluar dari kereta. Dia membawa sebuah beg di tangannya, memakai kemeja yang ketat, dan bau minyak wanginya yang kuat menusuk hidung. Melihat dia masuk ke dalam rumah seolah-olah itu rumahnya sendiri, saya berasa seram sejuk. Bukan kerana takut, tetapi kerana marah. Saya menggenggam kedua-dua belah tangan dengan kuat sehingga urat-urat di belakang tangan timbul. Saya menekan butang rakam pada telepon pintar dan menghalangkan kamera ke arah pintu pagar. Setiap tindakan saya ada tujuannya. 5 menit kemudian, lampu di bilik tidur menyala, dan bayang-bayang 2 orang jelas kelihatan di sebalik langsir. Mereka berpelukan, ketawa, dan bergurau sebelum lampu bilik itu dipadamkan. Saya tidak perlu melihat lebih lama lagi. Saya membuka pintu belakang dengan senyap menggunakan kunci pendua dan melangkah masuk ke dalam rumah tanpa sebarang bunyi. Saya tidak berniat untuk menyerang mereka. Saya bukan lelaki yang suka menggunakan kekerasan. Saya mahu mereka membuka topeng mereka sendiri. Saya mengambil telepon pintar, mengaktifkan fungsi rekaman, dan mendekati pintu bilik tidur. Suara ketawa jelas kedengaran dari dalam. Suara Khairul, akhirnya dapat jumpa. I rindu you setengah mati tahu. Setiap kali I nampak you sebelah si bodoh Amirul tu I rasa macam nak gila. Terdengar nafas Sofia yang tercungap-cungap. I pun rindu you. Tapi kalau kantoi macam mana? Takutlah. Apa nak takut? Jantan tu macam dahsyak sikit, tapi dia tak ada bukti. Lagipun Hana tu bukan anak dia.
jadi tak ada apa yang boleh dirampas. Si Bangang tu tak sedar dah bertahun-tahun kena tipu dengan aku. Mendengar kata-kata itu, kepala saya terasa seperti disimbah air panas. Ini bukan sekadar pengkhianatan, tetapi penghinaan. Mereka mentertawakan penderitaan saya, mentertawakan cinta yang saya hargai dan lindungi, dan mentertawakan anak yang saya besarkan siang dan malam. Saya membuka pintu, tanpa mengetuk, tanpa amaran, saya terus membukanya. Bunyi klik itu membuatkan kedua-dua orang di atas katil itu kaku. Orang yang pertama bangun terkejut adalah Khairul. Mukanya pucat lesi. Sofia terkejut dan segera menarik selimut untuk menutupi badannya. Matanya terbeliak seolah-olah melihat hantu. Saya berdiri di situ dengan tenang, lebih tenang dari bila-bila masa. Oh, maaf. Nampaknya saya ganggu. Sofia tergagap-gagap. Abang, kenapa abang ada kat sini? Bukan ke abang pergi kampung? Saya memandang tepat ke matanya dan berkata dengan tenang. Memang abang pergi. Tapi Encik Khairul ni nampaknya pelupa sikit. Rumah ni masih atas nama abang, dan kunci pun abang yang pegang. Dan abang ni bukan buta. Khairul tergagap-gagap. Mirul, dengar dulu penjelasan aku. Aku dah tak ada apa nak dengar dari kau. Saya memotong kata-katanya. Satu je aku nak tanya. Sejak bila korang berdua mula? Mereka berdua diam. Saya tersenyum sinis, mengangkat telepon, dan memainkan file rakaman sebentar tadi. Bunyi nafas, ketawa, dan kata-kata yang menghina saya memenuhi ruang itu. Sofia menjerit. Awak rakam, awak perangkap saya. Saya ketawa dingin. Tiada siapa yang perangkap sesiapa. Korang sendiri yang dedahkan. Aku cuma orang yang buka tirai sandiwarani. Khairul berpeluh dingin dan mengundur ke belakang. Mirul, aku minta maaf. Aku mabuk masa tu, aku tak sengaja. Saya melemparkan pemacu USB ke atas katil. Dalam ni ada semua bukti. Message, gambar, video. Peguam aku akan hubungi kau tak lama lagi. Surat cerai aku dah siapkan, kau tak perlu risau. Dan untuk Encik Khairul, hadiah untuk awak akan saya hantar secara berasingan. Selepas berkata begitu, saya berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Tiada sedikit pun rasa kesal. Di belakang saya, Sofia meraung memanggil nama saya, dan Khairul kaku seperti patung. Tetapi bagi saya, mereka bukan sesiapa lagi. Dengan langkah yang berat, saya keluar dari rumah itu. Sungguh ironis, dahulu, saya pernah berharap dapat melepaskan segalanya, bebas dari tekanan, bebas dari makan malam yang hambar dan pergaduhan suami istri yang senyap. Tetapi kini, setelah kebenaran terungkap dengan jelas dan saya sendiri yang menamatkan hubungan yang porak-peranda ini, satu sudut di hati saya terasa kosong. Saya merayau-rayau di jalanan sepanjang malam. Saya tidak tahu kemana harus pergi, siapa yang harus dihubungi. Saya tiada keluarga di sisi. Ibu bapak saya sudah meninggal dunia, dan adik-beradik saya tinggal jauh dengan kehidupan masing-masing. Rakan yang saya anggap paling rapat, Khairul, telah menjadi pengkhianat, jadi tiada siapa lagi yang boleh saya percayai. Saya menyewa sebuah studio kecil untuk tinggal sementara. Saya menghubungi peguam untuk memfailkan permohonan cerai secara rasmi di mahkamah. Bukti-bukti yang saya kemukakan terlalu jelas dan meyakinkan. Tuntutan perceraian ini sepenuhnya berada dalam genggaman saya. Saya juga meminta agar hak penjagaan Hana dipertimbangkan semula. Bukan kerana dendam, tetapi kerana saya pikir Sofia tidak layak untuk membesarkan anak. Tetapi undang-undang tetap undang-undang. Selagi saya bukan bapak kandungnya, hak penjagaan secara otomatik jatuh kepada ibu. Saya hanya boleh mendapat hak lawatan jika perlu. Sakitnya seperti dihiris-hiris, tetapi saya harus menerimanya. Saya harus menghadapi dan mengatasi penderitaan ini. 2 hari kemudian, saya menerima panggilan daripada ibu mentua saya. Suaranya sangat tegang. Amirul, kamu di mana sekarang? Boleh datang sekejap, kita bincang? Saya teragak-agak. Saya tidak mahu berjumpa sesiapa lagi. Tetapi ibu mentua saya adalah Ibu Sofia, orang yang pernah memanggil saya menantu kesayangan, dan orang yang memeluk saya dan menangis bersama-sama ketika ibu saya meninggal dunia. Saya mengangguk. Baiklah, Mak. Saya datang sekejap lagi. Petang itu, saya tiba di rumah mentua saya. Ibu mentua membuka pintu dengan mata yang merah. Bapak mentua saya sedang menghisap rokok di sudut halaman, wajahnya dingin seperti ais. Saya melangkah masuk dengan senyap. Ibu mentua membawa saya ke ruang tamu dan berkata dengan suara bergetar.
Amirul, Mak minta maaf. Saya terkejut seketika. Mak tahu pasal Sofia? Semuanya. Sejak dulu lagi, saya kaku di situ. Jantung saya seakan-akan berhenti berdegup. Sejak bila Mak tahu, ibu mentua menundukkan kepala dan berkata dengan suara sebak. Sejak 3 tahun lepas. Masa tuh Mak pinjam telepon Sofia, tak sengaja terbaca mesej dia dengan Hairul. Mak marah, menangis, ugut nak putuskan hubungan. Tapi dia melutut, menangis merayu. Katanya itu cuma kesilapan sekejap dan dia akan tamatkan semuanya. Jadi Mak percayakan dia. Saya tidak dapat menahan perasaan lagi. Bukan, Mak. Mak bukan percaya, Mak tak percaya, tapi Mak tak sanggup nak beritahu. Kepada ayah, kepada saya. Sebab Mak takut keluarga kita berpecah, takut cucu Mak, Hana, membesar tanpa ayah, takut semuanya hancur. Betul tak? Saya tersenyum pahit. Jadi Mak pilih untuk berdiam diri. Sementara menantu Mak nih hidup ditipu macam orang bodoh. Walaupun Mak tahu seorang lelaki dikhianati selama bertahun-tahun, Mak salah. Mak memang salah, Amirul. Saya bangun dengan pantas. Kedua-dua mata saya merah padam. Mak tahu tak saya baru dapat keputusan ujian DNA? Hana bukan anak kandung saya. Dia anak si Durjanatu, anak Hairul. Ibu mentua terkejut dan mengundur ke belakang seolah-olah ditampar. Apa? Ya? Saya besarkan anak seorang pengkhianat selama 7 tahun. Dan satu-satunya keluarga yang saya ada di sisi saya tahu perkara ini tapi memilih untuk berdiam diri. Mak tahu tak betapa kejamnya perbuatan tuh? Ibu mentua menutup muka dan menangis tersak-esak. Bapak mentua yang masuk dari luar berkata dengan suara dingin seperti besi. Ayah dah dengar. Tadi Mak kamu dah ceritakan semuanya. Amirul, ayah minta maaf. Kami yang salah. Saya berpaling. Saya tidak sanggup berada di situ walaupun semenit lagi. Tetapi sebelum melangkah keluar dari pintu, ibu mentua tiba-tiba memegang lengan saya dan berbisik seolah-olah takut didengari orang lain. Tapi Amirul, ada satu lagi perkara yang kamu mesti tahu. Saya menoleh. Pandangan mata ibu mentua penuh ketakutan, dan dia kelihatan sedang menyembunyikan satu rahasia yang sangat besar. Apa dia, Mak? Ibu mentua memandang tepat ke mata saya dan berkata dengan suara sebak, satu persatu dengan susah payah. Sofia pernah mengandung 3 bulan selepas kamu berdua kawin. Tapi anak tuh, bukan anak kamu. Saya kaku di situ. Apa maksud Mak? Dia gugurkan anak tuh sebab takut kamu tahu. Masa tuh? Mak ingatkan itu cuma kesilapan sekejap. Tapi bila pikir balik sekarang, entah-entah si Khairul tuh memang terlibat dari awal sampai akhir. Tanah di bawah kaki saya seakan-akan runtuh. Segala-galanya adalah sebuah sandiwara di mana hanya saya seorang yang ditipu dari awal hingga akhir. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kawan, dan akhirnya, sebagai seorang bodoh yang menyedihkan. Saya keluar dari rumah mentua dengan pikiran yang berkecamuk. Jantung saya tidak menentu, dan rahasia yang terbongkar satu persatu menjadi bilah-bilah pisau di tangan orang yang paling saya percayai, yang tanpa kecuali menusuk tepat ke dada saya. Saya duduk sendirian di dalam bilik studio kecil. Di bawah cahaya lampu kuning yang malap, bayang wajah saya yang cengkung terpantul pada dinding yang dingin. Sudah beberapa hari saya tidak pulang ke rumah yang pernah saya panggil keluarga. Tiada lagi gelak tawa anak. Tiada lagi makan malam sederhana suami istri yang saya nanti-nantikan setiap petang selepas pulang kerja. Telepon berdering. Panggilan dari tadi ke anak saya. Encik Amirul, suara lembut Cikgu kedengaran. Sejak beberapa hari ini, Hana nampak tak bermaya. Dia asyik tanya kenapa ayah tak datang. Hari ini, dia menangis sampai tak nak makan. Saya kasihan tengoknya, jadi saya telepon. Boleh tak Encik datang sekejap untuk tengok dia? Saya menggenggam penumbuk. Mata saya terasa panas. Terima kasih, Cikgu. Esok petang saya pasti akan datang. Selepas meletakkan telepon, saya duduk termangu. Ayah, kenapa tak balik rumah? Soalan ringkas itu seperti tukul gergasi yang menghentam jantung saya sehingga hancur berkecai. Hana, anak itu tidak bersalah. Anak itu tidak berdosa. Walaupun saya tahu dia bukan darah daging saya, cinta yang saya curahkan kepadanya adalah benar. Selama 7 tahun, tidak sehari pun saya pernah meninggalkannya. Apabila dia demam, saya berjaga sepanjang malam di sisinya, mengelap badannya dengan tuala basah. Apabila dia jatuh dan menangis, sayalah yang pertama berlari memeluknya dan berkata, "Tak apa, ayah ada kat sini."
Tetapi kini, saya hanya boleh memerhatikannya dari jauh. Secara undang-undang, saya bukan lagi ayahnya. Nama lelaki di belakang sijil kelahirannya kini adalah nama yang tidak boleh disebut lagi. Keesokan petangnya, saya berdiri di luar pintu pagar Tadika. Dari jauh, saya melihat Hana berlari-lari keluar, kemudian matanya melilau seolah-olah mencari seseorang. Apabila pandangannya tertumpu pada saya, dia berhenti seketika lalu menjerit, "Ayah!" Saya mendepakkan tangan, dan anak itu berlari memeluk saya. Dia menyembunyikan mukanya di bahu saya dan tersak-esak berkata, "Ayah, kenapa tak balik rumah?" "Ayah," marah Hana. "Ya, ibu kata ayah pergi outstation jauh, tapi kenapa lama sangat tak balik?" Saya memeluknya erat. Jantung saya terasa seperti diremas. "Tak, sayang. Ayah tak marah. Ayah paling sayang Hana kat dunia ni. Kalau macam tu, jomlah balik rumah." Hana setiap malam mimpi jumpa ayah tahu. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Anak ini tidak sepatutnya melalui semua ini. Pengkhianatan, ujian DNA, penipuan dan kebencian adalah perkara yang tidak difahaminya. Di dalam hatinya, saya masih ayahnya. Kami duduk di bangku di taman permainan Tadika. Saya membelikannya susu dan sebiji kek kecil. Hana makan kek sambil berceloteh tentang kawan-kawannya dan lagu baharu yang diajar oleh Cikgu. "Ayah, minggu depan kelas Hana ada persembahan. Ayah datang tengok Hana menari, ya?" Hana berlatih bersungguh-sungguh tahu. Saya mengangguk dengan suara yang sebak. Mestilah ayah datang. Dimanapun ayah berada, ayah pasti akan datang tengok. Anak itu tersenyum riang seolah-olah tidak pernah merasai kesedihan. Apabila saya memegang tangannya dan berjalan ke pintu pagar, saya melihat Sofia berdiri dari jauh. Dia berpakaian kemas dengan solekan nipis. Melihat saya, dia kelihatan terkejut seketika tetapi cepat-cepat menenangkan diri. "Hana, jom ikut ibu masuk kereta. Dah nak gelap nih." Anak itu tidak mahu melepaskan tangan saya. "Ayah pun ikutlah sekali." Saya melutut dan memandang matanya. "Hari ini ayah ada kerja, kena pergi dulu, tapi ayah janji akan telepon setiap hari." "Janji." Anak itu memeluk saya sekali lagi dengan erat sebelum mengikut ibunya. Ketika dia masuk ke dalam kereta, saya melihat matanya bergenang air mata. Mungkin dia sudah dapat merasakan sesuatu, bahwa ibu dan ayahnya tidak lagi akan berjalan di jalan yang sama. Sofia mendekati saya dan berkata dengan suara perlahan, "Saya tahu saya tak ada hak nak cakap apa-apa, tapi tolonglah jangan bersikap dingin dengan anak tu. Dia tak tahu apa-apa." Saya memandangnya dengan pandangan dingin seperti ais. "Pernah tak awak fikirkan perasaan saya membesarkan anak lelaki lain selama 7 tahun? Masa awak dan ibu awak tahu kebenarannya tapi tetap kurung saya dalam sangkar pembohongan yang manis nih?" Sofia menundukkan kepala. Apabila dia mengangkat mukanya semula, matanya penuh dengan air mata. "Saya tahu saya salah. Saya tahu dah tak ada apa yang boleh diubah. Tapi kalau masih ada sisa-sisa kasih sayang untuk anak tu, tolonglah jangan berpaling daripadanya." Saya diam. Saya mahu marah, mahu menjerit, mahu bertanya kenapa mesti Khairul, kenapa tidak pernah sekalipun memberitahu kebenaran. Tetapi kini, semuanya sia-sia. Aku takkan maafkan kau, tapi aku takkan marahkan Hana. Anak tu tak salah, jaga dia baik-baik, dan aku akan sentiasa perhatikan dia. Walaupun bukan ayah dari segi undang-undang, aku tetap orang yang paling sayangkan dia kat dunia ni. Sofia mula tersak-esak, tetapi saya berpaling. Saya tidak mahu melihat air mata palsunya lagi. Malam itu, saya membuka telepon dan melihat semula gambar-gambar lama satu persatu. Gambar saya mendukungnya ketika dia baru belajar berjalan. Gambar kami sekeluarga bercuti di tepi pantai, saya mendukungnya di atas bahu. Gambar pada suatu hari lahir di mana saya sendiri membuat kek untuknya. Semua detik itu adalah benar. Tiada siapa boleh menafikannya. Oleh itu, walaupun segalanya telah hancur, saya tidak akan menjadikan diri saya seorang yang kejam. Saya kehilangan istri, kehilangan kawan, dan kehilangan gelaran ayah, tetapi saya tidak boleh kehilangan diri saya sendiri. Saya mengangkat kepala dan berbisik perlahan kepada diri sendiri. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri, dan untuk anak tidak berdosa yang pernah aku panggil anak dengan sepenuh jiwa raga. Sebulan selepas saya meninggalkan rumah, segalanya seolah-olah menjadi tenang. Sofia tidak lagi menghantar meseji atau menelepon.
Mungkin dia sudah sadar bahwa saya telah membuat keputusan muktamad. Saya tinggal bersendirian di sebuah apartemen kecil yang sunyi. Kerja saya juga beransur-ansur stabil. Untuk melupakan segalanya, saya menumpukan perhatian sepenuhnya pada kerja. Cuma satu perkara, pikiran tentang anak saya, Hana, tidak pernah berhenti walau sesaat. Walaupun bukan ayah dari segi undang-undang, saya masih pergi ke tadikannya secara senyap dan memerhatikannya dari jauh setiap kali waktu persekolahan. Melihatnya ketawa, melihatnya berlari-lari dengan riang, sudah cukup untuk menenangkan hati saya sedikit. Walaupun tidak dapat berjumpa, memeluk, atau menyentuhnya, cinta itu masih kekal utuh di dalam hati saya, sebahagian daripadanya yang tidak dapat dipisahkan. Suatu pagi Isnin, apabila saya membuka peti surat di lobi apartemen, saya menemui sebuah sampul surat tanpa nama pengirim. Di luarnya hanya tertulis kepada Encik Amirul dengan tulisan yang comot. Dahi saya berkerut. Tiada setem, tiada cop pos. Jelas sekali seseorang telah memasukkannya sendiri. Sebaik sahaja pulang ke rumah, saya membuka sampul itu. Di dalamnya terdapat beberapa helai kertas yang ditaip, bukan tulisan tangan, dan beberapa keping gambar kabur. Membaca baris pertama, saya berasa seram sejuk. Khairul bukan sahaja merampas istri awak, dia juga mengkhianati awak dalam kerja. Saya bangun dengan pantas. Saya tidak dapat mengalihkan pandangan. Kandungan seterusnya adalah seperti berikut. Ingat tak tahun lepas, kontrak pengedaran eksklusif syarikat awak di wilayah tengah jatuh ke tangan syarikat pesaing? Orang yang membocorkan semua maklumat dalaman ialah Khairul. Jantung saya berdegup kencang. Ketika itu, saya memang mengesyaki ada orang dalam. Daripada butiran harga bidaan hinggalah kelaluan pengedaran, semua maklumat telah ditiru bulat-bulat oleh syarikat pesaing. Tetapi syarikat tidak dapat mencari bukti dan terpaksa menutup kes itu. Gambar yang disertakan menunjukkan Khairul sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang lelaki yang tidak dikenali. Lelaki itu adalah pengarah syarikat pesaing pada masa itu. Dalam gambar, mereka sedang menandatangani sesuatu, dan di sudut meja, kelihatan jelas sebuah sampul surat berwarna kuning. Saya segera membelek ke halaman terakhir. Saya pernah bekerja di bawah Khairul. Apabila saya tahu terlalu banyak, dia memecat saya. Saya tidak boleh berikan semua bukti, tetapi ini adalah permulaan. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, coba ikuti dia setiap Jumat malam jam 8. Dia biasanya akan pergi ke sebuah kondominium mewah di Mont Kiara, tingkat 7, unit 8A. Selepas membaca surat itu, saya duduk kaku selama hampir setengah jam. Kenapa Khairul lagi? Bagaimana si durjana itu boleh mengkhianati saya? Orang yang pernah dianggapnya sebagai kawan baik dan abang, dengan begitu teruk sekali? Seorang wanita mungkin boleh mengkhianati karena buta dek cinta. Tetapi jika seorang lelaki menjual kawannya karena uang, dia tidak layak dipanggil manusia lagi. Saya mula mengimbas kembali. Khairul pernah bekerja di Jabatan Audit Keuangan Syarikat Rakan Kongsi, dan dia tahu selok-belok semua proyek yang syarikat kami jalankan. Selepas insiden tahun lepas, dia tiba-tiba berhenti kerja dengan alasan mahu memulakan perniagaan sendiri. Ketika itu, saya berasa sedih dengan masa depannya, tetapi sekarang baru saya sadar, itu adalah satu pengunduran yang kemas setelah mengaut keuntungan. Pada hari Jumat, tanpa memberitahu sesiapa, saya memandu seorang diri ke Mont Kiara. Saya memerhatikan kondominium mewah yang dinyatakan dalam surat itu dari jauh. Tepat jam 7.55 malam, sebuah sedan mewah berhenti di hadapan bangunan. Khairul keluar. Dia memakai kemeja putih, rambutnya disisir kemas dengan wax. Apabila dia menaiki lift, saya mengikutinya dari jarak yang selamat. Tingkat 7, unit 8A. Apabila dia menekan loceng pintu, pintu terbuka dan seorang wanita keluar. Dia adalah salah seorang pengurus syarikat pesaing yang pernah bekerja bersama saya dalam satu acara besar dahulu. Saya tergamam. Khairul masuk dan pintu ditutup. Saya mengeluarkan telepon pintar dan mengambil gambar secara senyap. Tidak perlu difikirkan lagi, hubungan antara dia dan wanita itu bukan sekadar urusan biasa. Pengkhianatan 2 kali, cinta dan uang, segalanya telah dikhianati. Saya pulang dengan kepala yang terasa seperti mahu pecah. Semua kepingan teka-teki sejak 2 tahun lalu mula tersusun. Kegagalan kontrak, proyek tertangguh, kebocoran maklumat, semuanya ada kaitan dengan Khairul. Dia bukan sahaja menghancurkan keluarga saya, tetapi juga kerjaya yang saya bina dengan titik peluh saya.
Saya tidak boleh bertenang lagi. Saya menelepon peguam saya. Peguam, tolong sediakan saman. Saya dah dapat bukti awal Khairul menjual maklumat syarikat kepada pihak luar. Peguam saya terdiam seketika sebelum bertanya. Encik Amirul, Encik pasti mahu hebohkan perkara ni? Ia akan jadi sangat bising. Saya tak takut jadi bising. Cuma saya tak boleh tengok pengkhianat hidup tenang. Dia bukan saja hancurkan saya, tapi semua yang saya bina. Saya tak boleh diam lagi. Baiklah. Kalau macam tu, hantarkan semua bahan yang Encik ada kepada saya. Saya akan mulakan prosedur awal. Saya meletakkan telepon. Buat pertama kali dalam beberapa bulan, saya merasakan diri saya mula bangkit semula. Saya pernah mati sekali, tetapi kali ini saya akan hidup kembali. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menuntut keadilan. Selepas menghantar semua bukti kepada peguam, saya menghabiskan sepanjang hari itu meneliti semula semua bahan yang berkaitan dengan Khairul. Semakin saya mendalami, semakin saya berasa seram sejuk. Dalam file sandaran lama syarikat, saya menemui lampiran file yang disulitkan yang dihantar dari komputer Khairul ke alamat yang tidak dikenali. Dengan program penyasulitan yang mudah, saya membuka file itu, dan di dalamnya terdapat pelan terperinci proyek yang syarikat kami sedang usahakan dan kemudiannya dirampas. Semua angka, kos, dan laluan logistik terkandung dengan sempurna. Tangan saya menggigil. Khairul bukan sekadar mengkhianati. Dia telah merancang segalanya sejak sekian lama, bukan sekali, tetapi berkali-kali. Saya segera menelepon peguam. Saya jumpa bahan tambahan, salinan pelan proyek yang bocor dan alamat email penghantar. Ini akan jadi bukti kukuh. Peguam saya terus menjawab. Bagus. Saya akan masukkan dalam saman. Tapi mulai sekarang, Encik kena berhati-hati. Mulai sekarang, kita akan masuk ke dalam kawasan yang sangat kotor. Saya tersenyum pahit. Saya dah hilang segalanya, peguam. Sekarang, yang boleh saya lindungi hanyalah kebenaran. Petang itu, selepas membeli barang di pasar raya dan berjalan di koridor tingkat 3 apartemen, saya melihat sebuah sampul hitam dilekatkan pada pintu. Tiada nama, tiada orang di sekeliling. Apabila saya membukanya, di dalamnya terdapat sekeping gambar. Gambar saya sedang mendukung Hana di taman permainan Tadika beberapa hari lalu. Ia diambil dari jauh tetapi jelas dan terasa dingin. Di belakang gambar itu, tertulis satu ayat dengan tulisan yang sengit. Kalau sayangkan anak, jangan masuk campur lagi. Tangan saya menggigil dan tekak saya terasa kering. Saya melihat sekeliling koridor tetapi tiada sesiapa. Jantung saya berdegup kencang. Saya segera menelepon peguam dengan cemas. Peguam, saya baru dapat surat ugutan tanpa nama. Mereka ugut anak saya, Hana. Si Durjana tu tahu saya sedang kumpul bukti. Suara di seberang talian menjadi rendah. Ini nampaknya dah melepasi batas pertikaian undang-undang biasa. Encik patut buat laporan polis. Saya tak nak besarkan hal ni lagi. Saya kena tahu dulu siapa di sebalik ugutan ni. Saya tak boleh biarkan Hana dalam bahaya disebabkan pergaduhan orang dewasa. Saya memutuskan untuk mengupah seseorang yang saya kenali. Encik Zul, seorang bekas penyiasat persendirian yang pernah membantu saya menjejaki orang-orang yang berkaitan dengan Khairul. Mendengar cerita saya, dia terus bersetuju. Kemungkinan besar Khairul tidak bergerak sendirian. Nampaknya ada sindiket di belakangnya. Ugutan macam ni biasanya bukan kerja amatur. Tolong lindungi Hana, semua kos saya akan tanggung. Dari perjalanan pergi dan balik Tadika, orang yang keluar masuk rumah Sofia, hinggalah ke penghantar barang, tolong periksa semuanya. Saya tak nak menyesal seumur hidup kerana satu kesilapan kecil. Encik Zul mengangguk. Saya mempercayainya. Beberapa tahun lalu, ketika menguruskan satu proyek besar, dia pernah menyelamatkan saya dari satu kes penipuan. 3 hari kemudian, hampir tengah malam, saya menerima panggilan daripada Encik Zul. Ada perkembangan, Encik Amirul. Tadi saya ikut seorang lelaki yang berlegar-legar dekat kawasan Tadika. Dia bukan kenalan Puan Sofia, dia pakai topeng muka dan topi lama, tapi saya nampak ada tatu corak pelik di tangan kirinya. Mirip dengan tatu penjenayah yang ada rekod ugutan dan penculikan kanak-kanak. Mendengar itu, jantung saya terasa luruh. Apa yang Encik buat? Saya ambil gambar dan sengaja langgar kereta dia sikit untuk tengok muka dia. Dia cepat-cepat pergi, tapi saya dah dapat nomor plat keretanya. Sekarang tengah di Semak. Saya tercungap-cungap. Tolonglah,
Jangan biarkan apa-apa terjadi pada Hana. Encik Zul menenangkan saya. Percayakan saya, anak Encik akan selamat. Tapi Encik kena bersedia. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Malam berikutnya, saya menerima panggilan dari nomor pribadi. Amirul, aku dah bagi amaran, kan? Kalau kau pandai, baik kau senyap. Kalau tak, anak kau tuh betul-betul akan hilang. Saya menggenggam telepon dan mengetap gigi. Kalau kau sentuh dia sikit pun, aku akan heret korang semua masuk neraka sekali dengan aku. Terdengar suara ketawa sinis di seberang talian sebelum panggilan ditamatkan. Buat pertama kali dalam hidup, saya merasakan diri saya telah melangkah ke dalam dunia orang yang telah hilang sifat kemanusiaannya. Khairul bukan sekadar pengkhianat, tetapi boneka yang dikawal oleh sebuah organisasi gelap dalam industri pengedaran farmaseutikal. Orang-orang yang bekerja dengannya bukan orang biasa. Saya memutuskan untuk menghantar semua bahan yang saya ada, gambar, file rekaman, email, kepada seorang wartawan penyiasat yang pakar, Puan Aisyah. Dia adalah orang yang menulis siri artikel yang membongkar skandal perubatan terbesar di bandar ini 3 tahun lalu. Saya tahu dia sedang mencari cash besar, dan saya bersedia untuk mendedahkan segalanya. Saya meninggalkan message. Jika apa-apa terjadi pada saya, tolong dedahkan semua kandungan dalam file lampiran ini. Ada seorang budak perempuan yang tidak bersalah terlibat dalam hal ini. Tolong lindungi dia. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya merenung kosong keluar tingkap. Bilik itu sunyi seperti tasik di tengah malam, tetapi hati saya bergelora seperti laut yang dilanda ribut. Saya tiada apa-apa lagi untuk hilang. Reputasi, kerjaya, keluarga. Yang tinggal hanyalah Hana dan kebenaran yang perlu didedahkan. Saya berjaga sepanjang malam. Di dalam kepala, hanya suara dalam panggilan ugutan itu yang bergema. Anak kau tuh betul-betul akan hilang. Kata-kata dingin itu bergema seperti suara saya sendiri. Dahulu, saya seorang ketua pasukan jualan, mempunyai keluarga yang bahagia, dan percaya saya memiliki segalanya di dunia. Kini, saya berdiri di persimpangan hidup dan mati, seorang ayah yang berjuang untuk melindungi seorang anak yang bukan darah dagingnya tetapi telah menjadi satu-satunya harapan dalam hidupnya. Pagi-pagi lagi, penyiasat yang saya upah, Encik Zul, menghantar satu file rekaman dan sekeping gambar. File rekaman itu adalah perbualan antara Khairul dan seorang lelaki bersuara garau dan rendah di sebuah kafe. Aku dah suruh kau selesaikan si Amirul tuh senyap-senyap, kan? Kenapa sampai jadi besar macam nih? Sekarang wartawan dah mulai hidu dan sibuk menyiasat. Saya pun tak sangka dia akan jadi nekat macam nih. Saya ingatkan dia akan menyerah dan hilang begitu saja. Hati-hati. Sebab kau, bukan saja aku, tapi seluruh sistem ini boleh runtuh. Gambar yang dilampirkan menunjukkan wajah lelaki yang bercakap dengan Khairul. Apabila saya melihat dengan teliti, saya terkejut. Tuan Badrul. Dia adalah salah seorang pengarah wilayah syarikat pesaing yang pernah duduk semeja dengan saya dalam mesyuarat pelaburan syarikat farmaseutikal 2 tahun lalu. Saya mengetap gigi, rupa-rupanya korang semua satu geng dalam permainan kotor nih. Saya menerima panggilan daripada peguam. Encik Amirul, lebih baik Encik pindah ke rumah selamat buat sementara waktu. Saya dah hubungi Puan Aisyah, dia dah mulasahkan sumber maklumat, tapi dia beri amaran supaya elakkan sebarang hubungan langsung dengan media buat masa ini. Ada orang sedang mengekori Encik. Siapa? Tak pasti, tapi sejak petang semalam, ada kereta asing yang asyik ikut. Lebih baik Encik bersembunyi sekejap. Saya meletakkan telepon dan terus mengemas barang. Tetapi sebaik sahaja membuka pintu, saya kaku. Di bawah celah pintu, terselit sekeping nota kecil. Pindah pun tak guna. Baik kau diam. Kak Khairul. Kini dia tidak lagi memakai topeng hipokritnya. Dia secara terang-terangan menunjukkan bahwa saya adalah sasarannya. Saya menelepon Encik Zul. Encik Zul, boleh datang jemput saya? Saya kena keluar dari sini segera. 15 menit kemudian, Encik Zul tiba dan menjemput saya. Dia tidak memberhentikan kereta lama atau memasang lampu dalam, dan berkata, "Tunduk, kita akan pindah tempat." Saya ada satu tempat persembunyian di pinggir bandar yang dulu digunakan untuk melindungi saksi. Saya mengangguk. Encik Zul membawa saya ke sebuah rumah kecil yang terletak di ujung lorong mati, kira-kira 20 km dari pusat bandar. Selain Encik Zul dan peguam, tiada siapa yang tahu saya berada di situ. Di dalam bilik ini,
Saya mula mencatat semua kejadian dalam bentuk diari. Dari saat saya mengetahui istri saya curang, hakikat Hana bukan anak kandung, pakatan sulit Khairul dengan syarikat pesaing, sehinggalah ugutan terkini. Saya menyimpan semua data dalam cakera keras yang berasingan dan menyulitkannya dengan kata laluan berganda. Saya menghantar satu salinan kepada Puan Aisyah dan satu lagi kepada peguam. Saya tidak lagi pikir saya selamat untuk menyimpan segalanya sendirian. 2 hari kemudian, saya menerima panggilan daripada Puan Aisyah. Encik Amirul, sebahagian siasatan dah selesai. Di belakang Khairul dan Tuan Badrul, ada satu organisasi yang dipanggil Rangkaian Hijau. Ia adalah satu gabungan rasuah yang besar, melibatkan syarikat farmaseutikal, broker, malah orang dalam agensi berkaitan. Mereka pakar dalam aktiviti haram seperti bidaan harga rendah, pakatan sulit, dan mengambil alih syarikat-syarikat kecil dengan harga yang sangat murah. Saya menggenggam telepon. Jadi mereka gunakan saya untuk dapatkan maklumat, tepat sekali. Bukan saja maklumat pribadi Encik, tapi juga maklumat syarikat. Mereka bukan sekadar mahu gagalkan satu kontrak, tetapi mensasarkan seluruh sistem pengedaran. Jika Encik jatuh, syarikat Encik akan kehilangan semua data dan kepercayaan pelabur. Saya mengetap gigi. Sekarang saya mahu lawan balik. Bukti dah cukup. Puan Aisyah terdiam seketika sebelum berkata, untuk dedahkan semua nih, Encik kena pastikan Encik selamat. Mereka akan buat apa saja untuk tutup mulut Encik. Jangan bertindak melulu. Minggu depan saya akan siarkan artikel pertama. Masa tuh, pendapat umum akan menyebelahi kita. Malam itu, saya berbaring di atas katil yang berkeriut di sebuah bilik usang di pinggir bandar. Tidak dapat tidur karena pikiran yang berat. Saya bukan lagi Amirul yang dahulu. Bukan lagi lelaki yang memakai kemeja putih, pulang kerja mendukung anak, atau duduk makan malam berhadapan dengan istri. Kini, saya adalah seorang lelaki yang kesepian dan diburu, tetapi saya telah melihat dengan jelas hakikat sebenar manusia dan masyarakat. Dan saya tidak lagi takut. Saya memandang siling dan berbisik perlahan. Khairul, aku anggap kau macam abang aku sendiri, tapi kau pilih untuk khianat. Sekarang, giliran aku pula untuk ajar kau, tiada pengkhianatan yang datang tanpa balasan. Pagi Isnin, saya terjaga oleh bunyi deringan telepon yang tidak henti-henti. Peneleponnya ialah Puan Aisyah. Encik Amirul, suaranya penuh keterujaan. Artikel dah diluluskan dan disiarkan jam 5 pagi tadi. Saya baru hantar pautannya. Dalam masa sejam, dah lebih 10.000 perkongsian. Saya membuka pautan itu, tajuk utama di muka depan sebuah portal berita terkenal terpampang dengan tulisan tebal. Rangkaian Hijau. Membongkar skandal tender farmaseutikal bernilai ratusan juta. Rakan pengkhianat dan tangan-tangan gelap di sebaliknya. Tepat di bawah tajuk utama, terdapat gambar Khairul dan Tuan Badrul sedang berjabat tangan di sebuah persidangan. Wajah kedua-duanya jelas kelihatan. Artikel itu menceritakan segalanya dengan terperinci. Dari pertemuan rahasia, kandungan kontrak yang sepadan, gambar, file rakaman, sehinggalah ugutan yang saya terima. Nama saya dirahasiakan sebagai pemberi maklumat A. Seperti yang saya minta. Di akhir artikel, Puan Aisyah menulis, ini bukan sekadar kisah pribadi seorang lelaki yang dikhianati dalam perkawinan dan pekerjaan. Ini adalah saat di mana tirai pertama disingkap ke atas sebuah sistem gergasi yang telah lama memanipulasi pasaran ubat-ubatan, mengancam kesehatan rakyat, dan memijak-mijak maruah mereka yang berniaga secara jujur. Belum pun sampai tengah hari, semua komuniti dalam talian gempar dengan artikel ini, dan komen meletus seperti mercun. Ya Tuhan, Khairul tuh rupanya pengintip, tak sangka langsung. Kalau rangkaian macam ni tak dihapuskan segera, berapa banyak lagi syarikat akan lingkup. Kami sokong pemberi maklumat A yang berani mendedahkan kejahatan walaupun terpaksa menanggung risiko. Berita itu merebak seperti api, dan stesen televisi utama juga mula membuat liputan. Berita jam 7 malam itu menyiarkan laporan khas bertajuk, Skandal Tender Farmaseutikal, Membongkar Pengkhianatan Orang Dalam. Saya menonton sendirian di dalam bilik melalui skrin televisi kecil. Video rakaman curi Khairul ditayangkan, suaranya diubah suai tetapi kata-katanya masih jelas kedengaran. Aku ingatkan dia akan senyap dan hilang begitu saja. Kalau sayangkan anak dia, lebih baik jangan ungkit lagi hal ini. Saya menggenggam penumbuk. Si durjana yang pernah memanggil saya abang kandung kini dicemuh oleh seluruh masyarakat sebagai ular berbisa.
Saya tidak berasa puas, tetapi perasaan bahwa keadilan sedang ditegakkan sedikit sebanyak menenangkan hati saya. Saya menerima message daripada rakan sekerja lama. Mirul, kau dah buat satu kerja besar. Satu syarikat gempar. CEO dah arahkan siasatan semula ke atas semua proyek lama. Dan nama Khairul dah dipadam dari semua data dalaman. Semua orang sokong kau. Saya menghela nafas panjang. Nampaknya sudah tiba masanya untuk saya kembali. Keesokan harinya, syarikat pesaing tempat Tuan Badrul bekerja mengadakan mesyuarat tergempar. Menjelang petang, semua akaunnya dibekukan dan dokumen-dokumen tender ditarik balik untuk disemak semula. Terdengar habar angin bahwa pembersihan besar-besaran sedang berlaku secara dalaman untuk menyelamatkan imej syarikat. Khairul hilang tanpa jejak. Tiada sebarang penjelasan atau sangkalan. Akun media sosial pribadinya ditutup, dan nomor teleponnya tidak lagi dapat dihubungi. Ada yang kata dia melarikan diri ke luar negara, ada yang kata dia bersembunyi di suatu tempat, tetapi saya tahu dia tidak akan dapat bersembunyi selamanya. Petang itu, saya sekali lagi menunggu di hadapan pintu pagar Tadika. Hana berlari keluar dengan mata yang bersinar-sinar. Ayah, saya mendepakkan tangan dan memeluknya. Anak itu menyandarkan kepalanya di bahu saya dan berbisik. Hari ini Cikgu puji Hana. Cikgu tanya ayah pergi mana? Hana cakap ayah ada kat sini. Tengok Hana dari jauh. Ayah tahu tak? Kawan-kawan tanya ayah Hana ni Superman ke? Sebab ayah hilang pun Hana tetap senyum setiap hari. Tekak saya terasa sebak. Anak itu masih suci dan polos. Walaupun saya bukan lagi penjaganya yang sah, di dalam hatinya, saya masih ayahnya. Saya memegang tangannya dan berjalan perlahan-lahan. Langit perlahan-lahan bertukar menjadi warna ungu pekat, dan lampu-lampu bandar mula menyala satu persatu. Saya tahu pertarungan ini belum berakhir, tetapi saya telah melepasi terowong yang paling gelap dalam hidup saya. Dan kali ini, saya tidak akan rebah. Baru 3 hari selepas artikel itu disiarkan, ketika saya pikir masa depan yang lebih stabil menanti saya dan Hana, satu berita yang tidak dijangka datang seperti ombak besar, menghanyutkan semua perancangan. Si pengkhianat, pengintip industri, si durjana yang telah memusnahkan sebuah keluarga, Khairul, muncul dalam siaran langsung televisi nasional. Petang itu, saya sedang makan malam sendirian di bilik kecil apabila telepon berdering tanpa henti. Encik Zul menelepon terlebih dahulu. Encik Amirul, buka TV sekarang. Khairul tengah buat temu bual eksklusif. Saya bergegas membuka televisyen. Di screen, Khairul yang memakai sut kelabu duduk dengan tenang. Dia masih tersenyum sinis seperti dahulu. Wartawan di hadapannya bertanya, terdapat dakwaan bahwa Anda telah mengkhianati rakan sekerja lama, membocorkan rahasia syarikat kepada pesaing, dan terlibat dalam rangkaian pakatan tender farmaseutikal. Apa komen Anda? Khairul memandang tepat ke arah kamera dan berkata dengan wajah yang tidak bergetar sedikit pun. Saya menafikan sekeras-kerasnya gambar dan rakaman yang telah disunting secara berniat jahat. Saya telah bekerja dengan pelbagai rakan kongsi, dan adalah tidak munasabah untuk menuduh saya sebagai pengkhianat hanya berdasarkan beberapa keping gambar atau perbualan pribadi. Wartawan itu bertanya lagi. Tetapi bukti yang ada agak jelas, dan bahan yang diberikan oleh pemberi maklumat dalam artikel itu sangat meyakinkan. Khairul tersenyum sinis. Dengan pandangan yang tajam, biar saya berterus terang, pemberi maklumat yang digelar A itu adalah seorang lelaki yang dikuasai oleh cemburu buta terhadap istrinya dan mereka-reka segalanya untuk membalas dendam. Selepas gagal menjaga istri sendiri dan kehilangan segalanya, sekarang dia sedang mereka cerita dongeng. Saya kaku di situ, seluruh badan saya menggigil, bukan karena takut, tetapi karena marah. Si sampah itu bukan sahaja menafikan jenayahnya, malah kini menghina saya di hadapan jutaan penonton. Encik Zul menelepon semula. Suaranya cemas. Si durjana tuh dah tukar taktik. Dia tahu dia tak boleh lepas dari segi undang-undang, jadi dia serang maruah Encik untuk heret Kesni jadi perbalahan kotor. Dia nak jadikan Encik orang gila yang berdendam untuk pecah belahkan pendapat umum. Saya menggenggam telepon. Aku takkan biarkan dia putar belit keadaan. Aku dah hilang terlalu banyak. Aku tak boleh hilang kebenaran. Malam itu, saya berjumpa dengan Puan Aisyah di sebuah kafe kecil di belakang kawasan perumahannya. Saya menyerahkan satu file rakaman yang belum pernah saya dedahkan. Rakaman perbualan antara Khairul dan Tuan Badrul yang saya rakam sendiri dahulu.
Jantan tu takkan berani dedahkan hal ni. Hubungan dengan Sofia tu cuma puncak iceberg. Aku perlukan maklumat sistem pengedaran syarikat dia secepat mungkin. Sebagai balasannya, bayaran yang dijanjikan akan aku pastikan kau dapat. Wajah Puan Aisyah pucat selepas mendengar rakaman itu. Ini bukti kukuh yang akan menyenyapkan semua penafian. Tiada siapa boleh kata ini suntingan. Suara, kandungan, situasi, semuanya terlalu jelas. Saya memandangnya tepat dan berkata, dedahkan segalanya. Kali ini, jangan rahasiakan nama saya. Biar dunia tahu siapa pemberi maklumat A itu. Saya tidak perlu bersembunyi lagi. Dia teragak-agak. Tapi Encik betul-betul tak apa-apa ke? Hal ini akan jadi sangat besar. Kisah rumah tangga Encik dan Hana juga akan terbongkar. Saya terdiam seketika. Hana, anak itu masih terlalu kecil. Mampukah dia menahan cemuhan dunia? Selepas beberapa saat terdiam, saya berkata, kalau saya tak tampil, Khairul akan terus menipu dan menyakiti orang lain. Saya tak boleh biarkan anak saya membesar dan melihat maklumat palsu tentang ayahnya. Baiklah, kalau macam tu, esok pagi saya akan siarkan artikel dengan tajuk penjelasan pihak terlibat terhadap dakwaan palsu. Encik kena bersedia. Saya mengangguk. Keesokan paginya, media sosial sekali lagi gempar. Nama, gambar, jawatan, dan seluruh proses pendedahan saya disiarkan sepenuhnya dalam artikel balas itu. Rakaman yang tidak pernah didedahkan, bukti-bukti terkini, serta kenyataan yang disahkan oleh Encik Zul yang telah menjejaki Khairul selama berbulan-bulan turut dilampirkan. Pendapat umum serta-merta berubah. Manusia bernama Khairul ni muka tak berubah langsung bila menipu. Dah hianat kawan, rampas istri, tak cukup lagi nak bagi alasan licik. Kesian Encik Amirul. Seorang lelaki yang coba pertahankan kebenaran hampir dikecam oleh media palsu. Menjelang petang, stesen televisi melaporkan bahwa Khairul telah disaman secara rasmi oleh syarikat lamanya atas tuduhan membocorkan rahasia perniagaan dan telah dipanggil untuk disoal siasat atas tuduhan bersekongkol dengan pihak luar untuk memanipulasi data dalaman. Beberapa syarikat yang bekerja sama dengan Rangkaian Hijau mengumumkan pembatalan kontrak dan memulakan siasatan semula ke atas proyek-proyek lama. Nama Khairul, yang pernah dipuji sebagai pakar strategi, kini menjadi simbol pengkhianatan, penipuan, dan kejatuhan etika profesional. Petang itu, saya sekali lagi menunggu Hana di hadapan pintu pagar Tadika. Anak itu berlari keluar dengan wajah ceria. Ayah, hari ini Hana dapat jadi penari utama untuk persembahan. Saya melutut dan memeluknya. Memandang matanya yang bersinar-sinar, saya berbisik perlahan. Ayah janji, mulai sekarang, takkan ada sesiapapun yang boleh sakitkan Hana lagi. Anak itu tidak faham maksudnya, tetapi dia mengangguk dengan penuh semangat. Saya tahu, walaupun saya bukan ayah di atas kertas, saya akan selamanya menjadi orang yang melindungi hatinya. Seminggu selepas Khairul dipanggil untuk disoal siasat, segalanya seolah-olah kembali ke landasan. Artikel-artikel tidak lagi menjadikan saya sebagai watak utama. Semua perhatian kini tertumpu kepada Khairul, Tuan Badrul, dan sistem pengedaran gelap Rangkaian Hijau yang sebahagian identitinya telah terbongkar. Atas cadangan pihak pengurusan syarikat, saya kembali ke syarikat lama. Mereka menawarkan saya untuk kembali sebagai ketua pasukan, dan pada masa yang sama, meminta saya menyertai pasukan audit dalaman untuk mencegah kes seperti Khairul pada masa hadapan. Saya menolak. Saya tidak lagi mempunyai keinginan untuk kemasyhuran, penghormatan palsu, atau jawatan. Selepas melalui begitu banyak kekecewaan, saya belajar satu perkara. Perkara yang paling berharga bukanlah kedudukan, tetapi ketenangan. Dengan uang simpanan yang ada, saya membuka sebuah farmasi kecil di simpang jalan berhampiran Tadika Hana. Setiap pagi saya bangun awal, minum teh, membaca surat kabar, dan menunggu anak itu yang dalam perjalanan ke sekolah melemparkan senyuman ceria dan menyapa saya melalui tingkap kaca. Ayah, pakai baju baru hari ini nampak kacak, dan saya akan tersenyum dan mengangguk. Anak ayah pun paling cantik dalam kelas hari ini. Untuk ketenangan seharian, itu sudah cukup. Suatu petang, saya mendapat berita bahwa Khairul telah ditahan secara rasmi atas tuduhan membocorkan rahasia perniagaan dan membantu dalam skandal tender, dan akan didakwa tidak lama lagi. Saya tidak gembira, tidak juga puas. Hanya hati saya terasa lapang. Tetapi saya tidak sangka, keesokan harinya, Ibu Khairul akan datang mencari saya.
Wajahnya kelihatan jauh lebih tua berbanding kali terakhir saya melihatnya. Rambutnya putih beruban, belakangnya sedikit bongkok, dan kedua-dua matanya merah karena terlalu banyak menangis. Saya membuka pintu dan mempersilakannya masuk dengan senyap. "Makcik, ada apa datang?" Makcik itu duduk dan mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya yang bergetar. "Anak Makcik hantar surat ni dari lokap. Dia suruh Makcik sampaikan pada kamu." Saya menerima surat itu. Pikiran saya berkecamuk. Makcik itu memegang tangan saya dan berkata dengan suara sebak, "Dia dah buat salah. Salah yang sangat besar. Makcik tahu apapun yang dikatakan tak boleh ubah apa-apa, tapi tolonglah. Janganlah hukum dia sampai ke jalan mati." Saya hanya mengangguk ringan tanpa berkata apa-apa. Sebelum bangun dan keluar, Makcik itu menundukkan kepalanya sangat dalam kepada saya. Melihat seorang ibu tua terpaksa menunduk kepada saya karena kesalahan anaknya, satu sudut di hati saya terasa sedikit runtuh. Saya duduk dan membuka surat itu. Tulisan Hairul masih sama. Ringkas dan dingin, tetapi kali ini terasa sedikit lemah. "Aku tahu kau takkan maafkan aku. Aku tak harapkannya pun. Cuma ada satu perkara aku nak cakap. Masa kau tahu pasal Sofia? Aku takut. Takut kehilangan kau. Aku nak berhenti, tapi aku dah terlalu jauh melangkah, dan aku terpaksa pejam mata dan teruskan. Aku tahu satu kesilapan boleh jadi kesilapan seumur hidup. Kalau boleh putar balik masa, aku lebih rela mati dipukul daripada hianati kau. Kata-kata kau dulu betul. Tiada pengkhianatan yang datang tanpa balasan. Setiap hari aku menanggung balasannya. Tapi satu saja, jangan biarkan anak aku membesar dalam kebencian. Walaupun dia bukan darah daging kau, dialah yang paling perlukan kau di dunia ini." Saya selesai membaca surat itu dan meletakkannya di atas meja. Saya bersandar pada kerusi. Separuh hati saya mahu menamatkan segalanya di sini dengan tegas. Separuh lagi mahu memaafkannya. Bukan karena dia layak dimaafkan, tetapi untuk ketenangan diri saya sendiri. Malam itu, saya menelepon peguam. "Peguam, saya takkan tarik balik saman jenayah, tapi saya takkan teruskan saman ganti rugi pribadi. Teruskan saja dengan pendakwaan jenayah ekonomi. Biar undang-undang yang tentukan hukumannya, saya tak mahu campur tangan lagi. Encik pasti?" "Ya, saya pasti. Saya tak perlu jadi pemenang terakhir. Saya cuma nak hidup tenang dengan anak saya." 2 bulan kemudian, perbicaraan pertama diadakan. Saya tidak hadir dan hanya mengikuti berita. Hairul dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Anggota rangkaian hijau yang lain, termasuk Tuan Badrul, dijatuhi hukuman antara 5 hingga 15 tahun penjara mengikut peranan masing-masing. Beberapa pegawai kerajaan yang terlibat juga disiasat. Industri farmaseutikal gempar. Media menggelar kes ini sebagai titik hitam terbesar dalam industri farmaseutikal sejak sedekat lalu. Nama saya tidak lagi kerap disebut, dan saya menganggap itulah kebebasan yang sebenar. Akhirnya, pada suatu pagi Ahad, Hana memegang tangan saya sambil kami berjalan-jalan di Taman Tasik. Anak itu menunjuk ke langit dan ketawa. "Ayah, awan tu macam bentuk hati." Saya mengikut arah jari telunjuknya dan tersenyum. "Betullah. Kalau macam tu, awan yang sana tu pula cantik macam muka anak ayah." Anak itu ketawa riang. Saya membongkok, memeluknya, dan berbisik perlahan. "Tak kira anak siapapun kamu, dari manapun kamu datang, ayah akan selamanya jadi orang yang paling sayangkan kamu di dunia ini." Dan saya sedar. Di penghujung segalanya, saya tidak perlu menjadi pemenang. Cukuplah menjadi seorang yang tidak rebah. Hidup ini sentiasa penuh dengan kejadian yang mengejutkan, pengkhianatan, dan luka yang seolah-olah tidak akan pernah sembuh. Tetapi selagi kita tahu cara untuk bangkit semula dan menjaga sisa-sisa kebaikan terakhir di dalam hati, walaupun kita kehilangan segalanya, kita akhirnya akan dapat melindungi diri kita sendiri. Jika cerita hari ini menyentuh hati para pembaca, sila tinggalkan komen, dan sokonglah kami dengan melanggan dan berkongsi. Terima kasih kerana bersama kami hingga ke penghujungnya. Terima kasih setulusnya.